أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat rahimahullah, pada pagi ini, pagi yang penuh dengan rahmat dan barakah, pagi Jumaat minggu pertama bulan Jumadil Ula 1445 Hijriyah. Alhamdulillah, kita ucap syukur yang tak terhingganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpah kurnia rahmat dan inayahnya. Kita masih lagi diberi peluang untuk hidup, diberi peluang kepada kita untuk sama-sama menjadi manusia yang mendapat kebaikan yang banyak, membina kekuatan untuk menjadikan kita bahagia di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Tuhan kurniakan kita dengan asas-asas kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Satunya, Allah Ta'ala kekalkan kita dengan iman, Islam, Tauhid dan Ma'arifah. Kemudian Tuhan kekalkan kita menjadi orang yang dapat istiqamah dengan majlis ilmu. Sebentar tadi kita sembahyang subuh berjamaah. Alhamdulillah, kita terpilih pula untuk sekali lagi duduk dalam majlis ilmu, majlis yang penuh dengan maghfirah, rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ucap syukur kerana kita tidak menjadi manusia yang ada sifat mukafaah. Apa dia mukafaah? Mukafaah maknanya ialah berasa cukup dengan ilmu, berasa bahawa sesungguhnya sudah sampai masa kita untuk berhenti daripada menjadi talibul ilmi, orang yang menuntun ilmu, kerana sudah sampai ke muncak kepada kita. Siapa yang berasa bahawa dia sudah cukup dengan ilmu, dia sudah menjadi orang yang tidak perlu lagi menjadi orang yang menuntun ilmu, maka orang itu sudah berjaya dibelit dengan talbisul iblis, iaitulah belitan iblis. Kerana sesungguhnya proses untuk menuntun ilmu itu merupakan satu proses yang panjang, dan dia merupakan proses yang disebut sebagai tuliz zaman. Apa maksud dia? Iaitulah menjangkau masa sehinggalah iaitulah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah olehmu akan ilmu daripada buayan sampai liang lahat. Maksudnya iaitulah sepanjang hidup kita, kerana sesungguhnya selagi kita berusaha menuntun ilmu, selagi itulah kita akan menjadi orang yang sentiasa berada di bawah naungan rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa manusia berusaha untuk menuntun ilmu ini,
dia akan diuji dengan pelbagai ujian daripada Allah untuk menjadikan dia seorang yang benar-benar mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itulah dia akan sampai satu peringkat, dia akan merasa diri dia hebat, dia akan merasa diri dia kemah, dia akan merasa diri dia menjadi manusia yang sudah tidak perlu lagi kepada persoalan ilmu. Waktu itu bukan dia menjadi orang yang sempurna dengan ilmu, malah dia menjadi orang yang membuka dirinya untuk menjadi manusia yang binasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni saya teringat satu kata-kata yang diucapkan oleh seorang ulama yang bernama Imam Az-Zuhri rahimahullah. Dalam satu tulisan dia, saya nak kongsi dengan tuan-tuan sebagai muqaddimah kepada kuliah kita pada pagi ini. Apa kata Imam Az-Zuhri? Imam Az-Zuhri menyebut, talabtul ilma hatta zanantu anni tafaitu falamma laqitu Ubaidullah bin Utbah alimtu annahu laisa indi syai'un. Itu antara kata-kata hebat dia, tuan-tuan. Dia pesan kepada kita apa? Dia kata talabtul ilma, aku menuntut ilmu. Daripada kecil sampailah dewasa, dia lalui proses untuk menjadikan dia orang yang keluar daripada kepompong kejahilan menuju kepada iaitulah cahaya berilmu di atas muka bumi Allah. Macam kita lah, dia mengaji daripada kecil. Macam kalau kita mengaji sekolah, daripada sekolah tadika sambung kepada sekolah rendah, sambung kepada sekolah menengah. Kalau ada orang yang sambung lagi, sambung kepada Menara Gading, ada yang sambung mengaji pondok dan sebagainya. Maknanya dia pun macam kita juga, iaitulah hisikan diri dia dengan kekuatan ilmu, mengaji dia daripada kecil sampai dewasa. Sampailah satu peringkat, kata Imam Az-Zuhri, aku punya pulun mengaji hatta zanantu anniktafaitu, sampailah satu masa aku berasa sudah cukup dengan ilmu di dadaku. Aku berasa macam hebat dah dalam diriku dengan kekuatan ilmu di atas muka bumi Allah. Lalu aku berasa iaitulah bila dah kemah ilmu dalam dadaku, aku sudah tidak perlu lagi untuk menjadi orang yang menuntut ilmu di atas muka bumi Allah. Ini dia cerita pengalaman dia, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tetapi kata dia, falamma laqitu Ubaidullah bin Utbah, satu hari aku bertemu dengan seorang ulama yang lebih hebat daripadaku, nama dia Ubaidullah bin Utbah. Aku bermuamalah dengan dia, kemudian aku bersembang dengan dia, dan kemudian iaitulah aku berbahas dengan dia. Alimtu annahu laisa indi syai'un, barulah aku sedar rupa-rupanya aku ni apa pun tak tahu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu pengalaman dia sendiri, dia habaq kat kita. Kemuncaknya bila aku jumpa ulama yang bernama Ubaidullah bin Utbah, baru aku sedar rupanya aku ni tak tahu apa. Pasal hakikat ilmu sebenarnya iaitulah dia lagi kita mengaji, lagi kita sedar diri kita ni jahil,
Lagi kita mengaji, lagi sedap diri kita jahil. Sampai satu peringkat ada orang sebut kat saya, dia kata kalau lagu tu kena mengaji lagi lah ustaz no. Kena mengaji lagi lah. Kalau boleh, iaitulah biar sampai kita habis umur dalam keadaan kita sentiasa menambah ilmu walaupun sedikit di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu teringat saya satu hadis qudsi. Hadis qudsi ini ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dia tidak termasuk ayat-ayat di dalam Al-Quran, tetapi tetap keluar melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana matan dia saya lupa tuan-tuan, tapi ingat makna dia, iaitulah satu hadis qudsi. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Kata Allah, wahai Daud, iaitulah buatlah iaitulah kasut daripada besi, dan kemudian buatlah tongkat daripada besi. Buat apa buat kasut daripada besi, buat tongkat daripada besi? Teruskan perjalanan menuntut ilmu, jangan berhenti selagi kasut kamu tidak koyak, dan juga iaitulah tongkat kamu tidak patah. Itu makna dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kata Allah kepada Nabi Daud, teruskan menuntut ilmu, jangan berhenti, iaitulah selagi tongkat tak patah dan kemudian kasut tak koyak. Apa maksud dia? Maksud dia jangan berhenti daripada menuntut ilmu. Iaitulah perlambangan Tuhan, maknanya lagi kasut tak koyak jangan berhenti. Apa maksud dia? Maksud dia jangan berhentilah. Pasal apa? Pasal kasut daripada besi mana mungkin koyak pada adatnya. Begitu juga iaitulah tongkat daripada besi mana mungkin patah. Nak habaq kata terusah berhentilah. Itu kaedah dia tuan-tuan. Lagi kita mengaji, lagi kita akan rasa lazat, kerana ia membuka pintu kekurangan bagi kita kenal kelemahan diri kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila seseorang itu sedar diri dia kurang, diri dia lemah, maknanya dia telah kenal diri dia. Dan disebut lagi oleh ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan. Yang tu yang paling penting. Maksudnya kenal kekurangan dan kelemahan diri, insya-Allah kita akan nampak keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur kita pada pagi ini, pagi yang penuh dengan rahmat dan barakah. Tuhan kekalkan kita menjadi ashabul ilmi, orang yang cukup cinta dengan ilmu. Mudah-mudahan Tuhan kekalkan kita dengan nikmat ini sehinggalah kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan sempurna keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Cukuplah sedikit muqaddimah, kerana kita nak bersembang panjang lagi daripada kitab kita, iaitulah kitab yang bernama Bisyaratul Amilin wa Nazaratul Ghafilin, pemberi berita gembira kepada orang yang beramal dan pemberi ancaman dan nasihat peringatan kepada mereka yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung tamana tuan-tuan, iaitulah kita sambung pada muka surat 10. Masih lagi perbicaraan tentang sembahyang. Kita nak tengok dan sambung lagi satu hadis yang panjang yang disebut oleh ulama yang bernama Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan
di mana iaitulah ada beberapa orang bertanya kepada Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, suruh tok guru kita ni kupas tentang sepotong hadis yang panjang di mana menceritakan bahawa hakikat iaitulah apa yang diberitahu oleh Jibril kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azab dan balasan dunia yang Allah Ta'ala beri kepada mereka yang meninggalkan sembahyang ataupun yang buat main-main dengan sembahyang. Buat main-main dengan sembahyang ni makna meringan-ringankan sembahyang. Maksudnya dia bukan tak sembahyang, dia bukan tak sembahyang terus. Ada orang yang memang dia tinggal sembahyang terus, tak sembahyang terus. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dia sembahyang pun ada pasal. Kadang iaitulah sembahyang pasal ada pak mentua mai di rumah dia sembahyang, dia pun sembahyang. Ataupun sembahyang dia di atas sembahyang-sembahyang yang tertentu. Contoh sembahyang raya saja, sembahyang lain dia tak sembahyang. Yang ni masuk kategori tarikus salah, iaitulah orang yang meninggalkan sembahyang. Satu. Lepas tu pula masuk sekali ialah orang yang ihanatus salah, menghina sembahyang dan kemudian meringan-ringankan sembahyang, memudah-mudahkan sembahyang. Yang ni termasuk iaitulah orang yang sembahyang tapi tak cukup waktu. Ataupun ada orang yang dia sembahyang tapi dia tak jaga rukun, adab dan syarat. Ataupun ada orang yang sembahyang dia sengaja melewat-lewatkan waktu sembahyang. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, sampai sembahyang dia tu sudah masuk pada kategori iaitulah waktul hurumah, waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya ini ada balasan daripada Allah dan ada tindakan bagi orang yang beriman untuk mengajar orang-orang yang mempermainkan sembahyang dan meninggalkan sembahyang ini. Inilah yang disebut oleh Jibril, iaitulah dari datang membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambung panjang, iaitulah Jibril habaq pada Nabi ni. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, cuma saya nak ambil balik tang tempat stesen dia. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, sebahagian dia lah, pasal sebahagiannya kita dah baca dan kita sebut dan kita hurai. Muka surat 10 Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Hei Muhammad, saya ambil tong tu hei Muhammad, maknanya iaitulah kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hei Muhammad, bermula orang yang meninggalkan sembahyang itu tiada boleh diziarahkan pada sakitnya. Jangan pergi ziarah kalau dia sakit. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, memang ziarah orang sakit ni satu sunnah dan satu tabiat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah kalau kita tengok dalam beberapa buah kitab, contoh kalau kita buka kitab Asy-Syifa karangan Qadhi Iyad, dalam tu disebut antara salah satu tabiat Nabi iaitulah Nabi bila sembahyang berjamaah, lepas habis daripada sembahyang berjamaah tu Nabi akan tanya kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Nabi tanya, mana dia sahabat ni
mana dia sahabat ni, mungkin ada sahabat yang tak dapat hadir sembahyang berjamaah, maka diberitahulah oleh sahabat dan sebagainya, iaitulah kemudian Nabi sebut mungkin dia sakit dan sebagainya, mai kita pi ziarah dia. Nabi ajak sahabat lain ziarah. Tu tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi kata Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, iaitulah Nabi dia akan tanya sahabat selepas daripada iaitulah sembahyang berjamaah tiap-tiap waktu tu, Nabi akan sebut pada sahabat, Nabi kata, wahai sahabatku sekalian, ada tak orang sakit di Madinah pada hari ini? Kalau ada, jom kita pergi ziarah. Pasal itu tabiat menziarahi orang sakit ini adalah satu tabiat yang mulia, dia menjadi sunnah utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kena belajar dululah lagu mana adab dan etika menziarahi orang sakit ni. Ada kaedah panjang tuan-tuan. Tu yang disebut dalam etika dan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah jangan duduk lama-lama ziarah orang sakit. Lepas tu jangan duk tanya banyak persoalan itu ini dan sebagainya. Sebut perkataan-perkataan yang baik. Jangan lupa mendoakan orang sakit dengan doa yang sempurna di atas muka bumi Allah. Itu tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia merupakan sebahagian daripada hak orang Islam yang perlu kita tunaikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, hak ini tidak ada kepada orang yang meringan-ringankan dan meninggalkan sembahyang. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, sampai peringkat hak itu ditarik daripada orang yang sakit apabila dia meninggalkan sembahyang ataupun meringan-ringankan sembahyang. Jibril kata jangan ziarah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu arahan, bukan daripada Jibril tapi daripada Tuhan. Jibril hanya menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh ziarah dia pasal dia merupakan orang yang derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia tuan-tuan nak bagi. Pasal itu kalau orang yang masyhur terkenal dia dengan keadaan meninggalkan sembahyang, jangan ziarah dia dan tiada diikutkan pada jenazahnya. Jangan pi hantar jenazah dia ke kubur. Kalau kita selalunya kalau hantar dapat pahala, yang ni tak akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia sudah diisytiharkan orang yang maknanya melanggar perintah tuan dia, maknanya dia merupakan hamba yang khianat dan hamba yang fasid di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan tiada diberi salam atasnya. Itu dia hukuman yang perlu kita laksanakan tuan-tuan. Dan tiada dimakan sertanya dan tiada diminum sertanya. Jangan makan sekali, jangan minum sekali. Sampai peringkat jangan makan sekali, jangan minum sekali ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Ulama kata jangan sehidang dengan dia. Maksud sehidang dengan dia ni maksudnya macam kita mungkin tak tahu. Pasal kita tak ada dah jenis sistem hidang ni. Kalau dulu makan kenuri, macam makan kenuri dulu-dulu lah, kita kata buat gotong royong apa semua ni, banyak beridang waktu tu. Dan bila beridang ni, kadang tuan kenuri tu dia buat siap dah, satu hidang 4 orang, satu hidang 4 orang, satu hidang 4 orang. Nak kena tunggu bagi ada pasangan
pasangan 4 orang, barulah kita boleh penat sekali makanan tadi dan sebagainya, tuan-tuan. No? Jadi kita ni kadang bila duduk 4 orang sehidang ni, kita bukan kenal kawan tu siapa dia dan sebagainya, orang luar dan sebagainya yang mungkin bukan kawan dan sebagainya. No? Duduk sekali lah makan, tak ada masalah. Nah, tapi kalau kita kenal orang tu dan dia memang terkenal dengan orang yang tak semayang, nah, ataupun orang yang menghinakan semayang dan sebagainya, iaitulah bahawa hakikat jangan duk makan sekali. Nah, dalam satu hidang tadi ni, tuan-tuan, nah, tak boleh duduk sekali. Pasal apa tak boleh duduk sekali? Dia menjadi penderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sifat sampai peringkat tu, iaitulah boleh toleransi dengan dia. Jangan kita buat lagu tu. Dan bila buat lagu tu, tuan-tuan, jangan kita iaitulah duduk sekali, kita buat satu penguatkuasaan yang telah diperintahkan melalui Jibril ini merupakan satu bentuk hukuman, dan sekurang-kurangnya dia beri kekuatan kepada kita untuk menyedarkan dia, dan kemudian dia rasa diri dia itu dipulaukan oleh orang-orang lain, maka kemungkinan akan membuka iaitulah pedoman pada diri dia untuk menjadi orang yang menjaga semayang. Nah, cuma kita tak buat. Bila kita tak buat lagu tu, kita tetap serupa, ya, tak ada masalah. Maka kadang-kala pasal itu, iaitulah maknanya dia jadi dengan mudah orang buat main-main dengan persoalan semayang. Kadang alasan macam-macam lah. No, takkan tak duduk sekali ustaz, adik-beradik, no, putus apa lagi, putus silaturrahim dan sebagainya. Itu satu persoalan yang orang sebut kat saya. Bolehkah tadi contoh dia tak semayang, kita tahu dia ni memang jenis tak semayang, dah bagi peringatan pun dia memang tak semayang. Nah, jadi kita buat lagu tu lagi, no, dia jadi kawan lagi, dia berasa, dan kemudiannya dia pun tak mau bercakap dengan kita. Bukankah kita yang memutuskan silaturrahim? Ustaz pun duk sebut, nah, hadis Nabi, la yadkhulul jannah man qati'ir rahmi, tidak akan, iaitulah maknanya masuk syurga orang-orang yang memutuskan silaturrahim. Dia ada kaedah, tuan-tuan. Nah, yang tu tak masuk dalam kaedah memutuskan silaturrahim. Sebab apa? Kita melakukan sesuatu yang hak. Nah, contohnya kita bagi peringatan kat dia, bagi dia sedar. Kata dia tu orang tak suka sebab dia tak semayang, dan Allah Ta'ala pun benci sebab dia meninggalkan dan mempermain-mainkan semayang. Kemudian dia sendiri memutuskan silaturrahim daripada kita tak dosa termasuk orang yang memutuskan silaturrahim. Pasal apa? Sebab kita melaksanakan yang hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu tak termasuk kalau kita tu termasuk orang yang memutuskan silaturrahim, tuan-tuan. Nah, pasal memang hak. Lainlah maksud putus silaturrahim yang masuk neraka ni tak akan bawa kita masuk syurga ni, tuan-tuan. Yang tu yang bukan hak. No, berkelahi lah, apa nama, putus hubungan adik-beradik. Nah, iaitulah pasal apa? Pasal lain daripada kebenaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Putus pasal berebut harta benda. No, putus iaitulah pasal melibatkan sesuatu yang maknanya dalam keadaan tadi yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah. Nah, yang tu baru dimasukkan dalam neraka. Tapi kalau sekiranya dia putus itu, putus pasal apa? Contohnya macam sebut tadi, kita buat tindakan tadi, orang tak mau cakap dengan kita, orang tak mau semayang tadi inilah, tuan-tuan. Lepas tu dia sendiri putih hubungan dengan kita. Itu bukan salah kita dah, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Nah, itu dia. Baik. Dan tiada dibuat taulan akan dia. Dibuat taulan ni makna jangan buat kawan.
Tak boleh buat kawan. Jangan berkawan dengan orang tak semayang dan orang yang mempermudah-mudahkan dan meringan-ringankan semayang. Dan tiada sekedudukan akan dia. Maksud tiada sekedudukan ni, jangan duduk sekali dalam mana-mana majlis. Kalau majlis tu ada orang yang tak semayang di dalamnya, jangan duk buat mungkar, tuan-tuan. Maksudnya apa? Jawabnya ialah kita sendiri bila kita tahu ada orang tu dalam majlis, kita duduk juga, iaitulah syariau, iaitulah turunnya apa dia, kemurkaan Allah pada dia. Dia tempih sekali dengan kita, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Lagi disebut oleh Jibril, dan tiada agama baginya. Dia bukan termasuk orang yang beragama, dan tiada kepercayaan baginya. Maksudnya dia bukan orang yang amanah. Kotlah kita nak cari orang yang ada atas dunia ni, orang yang bersifat amanah. Jadi kita nak tahu lagu mana orang tu bersifat amanah. Tengok salah satunya tang semayang. Yang tu ya, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tu senang ya kalau kita nak buat hujah. Kadang contoh orang yang berniaga, kita terutamanya perniagaan makanan. Senang faham lagu tu lah. Kita kadang nak cari orang yang berniaga, kita nak cari orang yang jujur, kita nak cari orang yang beramanah. Kita nak siasat lagu mana orang yang berniaga makanan tu jujur dan beramanah. Sebab kita nak makan sesuatu yang halalan tayyibah, iaitulah yang halal dan baik. Kita nak tahu mana. Larat ke kita nak pergi siasat, lepas tu sewa pula penyiasat pesendirian untuk siasat dia lagu mana kehidupan dia. Kalau dalam bab penyediaan makanan, nak kita kena upah pula penyiasat siasat lagu mana dia sediakan makanan itu, adakah baik dan sempurna dan sebagainya. Payah ceritalah nak buat lagu tu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Senang ya. Salah satunya kata ulama, tengok tang semayang dia. Kalau dia jenis orang yang jaga semayang, dia jaga syariat, macam orang perempuan dia tutup aurat elok, waktu semayang dia jaga, lepas tu dia jaga hubungan dia dengan Tuhan, tak sah ragu-ragu dah, tuan-tuan. Pasal apa? Dia memang orang yang beramanah. Maknanya kalau dia boleh beramanah dengan Tuhan, maka dia juga boleh beramanah dengan kita. Tapi kalau bab semayang dia tak jaga, bab aurat tak sempurna di atas muka bumi Allah, hubungan dengan Tuhan pun dia buat sambil lewat, bahasa kampung kita kata, dengan sekupang, dengan Allah Ta'ala pun dia buat sekupang seduit, dengan kita pun dia boleh buat 5 kupang 5 duit, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu kaedahnya untuk kita ambil iktibar. Pasal iaitulah maknanya kata Jibril kepada Nabi, dia bukan orang yang beramanah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiada habuan baginya pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada bahagian bagi dia untuk mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kira siapa, sama ada dia tu anak pinak ke, adik-beradik kita ke, ataupun siapa sahaja, iaitulah maknanya yang artinya dekat dengan kita. Bila dia meninggalkan sembahyang ataupun dia mempermudah-mudahkan dan meringan-ringankan sembahyang, dia tidak ada habuan untuk mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabnya dengan kita pun akan tempih juga, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tambah-tambah hak duduk serumah dengan kita, tuan-tuan. Tu kena ingat betul-betul untuk jadi pedoman kepada kita di atas muka bumi Allah. Pasal itu dia termasuk mungkar yang kalau kita ada kekuatan kepada kita dan ada kuasa pada kita,
kita kena jalankan tuan-tuan. Nah, tak usah kira siapalah. Kadang banyaknya kita contoh ada kuasa pada anak kita. Tak kira hang umur muda ke hang umur tua, nama hang anak, kita kena pantau semayang dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kita kena berkerah dengan dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi kadang tak jadi, hak muda-muda tak apalah. Dia kata nak buat macam mana ustaz, anak saya tu umur 20-an dah. Ya itulah dia tak mau nak semayang juga. Saya pun tak tahu nak buat apa dah kat dia. Senang faham lagu itulah dia sebut. Tambah-tambah bila mai dah lagu tu, dia pula duk bagi pula kat saya 200 300 sebulan, 200 300 sebulan. Sat lagi duk buat duk kata ya, sat lagi duk buat duk pi hantam ke apa, sat lagi pakai tak ada dah 200 300 sebulan. Tu sengap maka jangan jadi macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dalam keadaan tadi, iaitulah kita dikirakan bersekongkol dengan apa yang disebut iaitulah kemungkaran. Pasal itu kita bila kita sia-siakan persoalan kemungkaran ni, kita jadi orang yang maknanya tidak langsung mencegah kemungkaran, iaitulah balasan dia berat tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal itu kunci utama atas dunia ni kebanyakannya satu terletak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Suruh orang buat baik, cegah kemungkaran. Yang ni kalau tak buat, dia menjadi punca untuk turun bala utama daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat pasal ada seorang tanya soalan kat saya. Dia kata, ustaz, contohlah ni dalam kes Israel, kes Palestin ni apa semua, doa seluruh dunia sampai hari ni kita doa mana-mana tempat dengan qunut nazilah ni sentiasa iaitulah dialun-alunkan. Dan hari ni bukan takat siapa pun orang, maknanya tok imam saja berdoa, daripada budak-budak kecil pun berdoa dengan qunut nazilah dan sebagainya kepada Allah untuk hancurkan Yahudi dan dihantar anjing-anjing Allah untuk membaham mereka. Wasalit alaihim kalban min kilabik, yang kita sebut dalam doa dalam qunut nazilah dan sebagainya. Tapi ia itulah seolah-olahnya nampak macam doa kita tak mustajab pada Allah. Nak kata orang jahat berdoa, kotlah kita jenis kita ni nak kata baik sangat dak doa, mungkin doa tu Tuhan tak terima. Tapi seluruh dunia punya berdoa, orang baik berdoa, ulama-ulama berdoa, tapi doa tu seolah-olah tak mustajab. Pasal apa? Pasal dia merupakan satu hukuman daripada Allah. Salah satunya teringat saya sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pernah sebut, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu semua sentiasa menghidupkan amar ma'ruf, suruh orang buat baik, dan kemudiannya cegah kemungkaran. Tak kira daripada siapa mungkar tu, termasuk ahli keluarga kita sendiri tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi kalau dua benda ni kamu tak buat, amar ma'ruf pun tak buat, lepas tu cegah kemungkaran pun tak buat, ada dua bala besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia dua bala besar itu? Yang pertama, aw la yusallitannallahu alaikum syirarakum. Allah taala akan jadikan kepada kamu, pemimpin kamu itu orang yang lebih jahat daripada kamu. Tu balak yang pertama. Pasal itu kalau kita dapat pemimpin yang dia lagi jahat daripada orang yang jahat di kalangan kita tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, kadang-kala tanya balik pada diri kita, sesuai tak
iaitulah kita ni jadi orang yang betul-betul sempurna menjalankan amanah Allah, dan kemudian iaitulah menyuruh melakukan yang ma'ruf dan mencegah melakukan yang mungkar. Itu satu balak daripada Allah yang paling hebat. Kalau kita buat tak peduli amar ma'ruf nahi mungkar. Satu. Yang kedua apa dia tuan-tuan? Yang keduanya ialah aula yusallitannallahu alaikum syirarakum fayad'u khiyarakum fala yustajabalahum. Yang kedua balak yang paling besar ialah apabila orang yang baik-baik di kalangan kamu berdoa, doa mereka tidak dimustajabkan oleh Allah. Bukan pasal mereka tak baik, mereka baik, tapi pasal apa? Pasal kesalahan banyak dilakukan oleh manusia Islam sendiri di atas muka bumi Allah. Pasal itulah doa banyak mana pun, walaupun orang itu baik, doanya payah nak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ibarat macam inilah. Nah, kata ulama, macam ada orang yang dia bina istana. Istana. Bina tu bina sikit punya hebat. Ada satu orang dia mai bagi runtuh. Lagu tu bila nak selesai? Bukan tak selesai jawabnya. Jadi kena faham, jalankan peranan juga bagi kita. Ni kita tak mau sat lagi dia jadi orang yang hebat, minta doa pada Allah, lepas tukuk ni dan sebagainya, tapi bila bab kemungkaran dia lembek tengkok tuan-tuan. Kadang-kadang kemungkaran tu bukan daripada orang lain, daripada ahli keluarga sendiri, dan kadang-kadang pada persoalan semayang dan sebagainya. Nah, baik, lalu Jibril kata lagi tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah, dan iaitulah beserta ia orang yang meninggalkan sembahyang itu dengan segala munafiqun pada lapis yang terlebih ke bawah daripada neraka. Itu dia. Kan disebut oleh Allah dalam ayat Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang munafik ini tempat duduk dia ialah yang terkebawah di dalam neraka. Nah, Tok Guru saya di pondok tu dia terjemah makna terkebawah tu, dia kata iaitulah Tuhan tempatkan orang munafik ni di dalam pantat api neraka. Pantat tu apa dia? Maknanya hak bawah sekali ya. Nah, macam kalau kita makan nasi kawah tu, nasi kawah lepas tu dia jadi kerak. Kerak hak tak boleh makan tu, hak hitam sungguh-sungguh tu. No, pasal apa dia hitam sungguh-sungguh? Pasal kerak tu kalau dia di kawah dia panggil di pantat kawah. Maknanya tang tu panas sekali. Maka dalam neraka tempat hak paling bawah iaitulah tempat untuk orang munafik. Dan tempat untuk orang munafik ni juga dalam kawah pantat api neraka ni tuan-tuan, iaitulah maknanya juga akan ditempatkan golongan yang memainkan sembahyang, menghinakan sembahyang, dan orang yang meninggalkan sembahyang. Ini sebagai satu peringatan pada kita lah. Kita ni alhamdulillah Tuhan pilih menjadi orang yang jaga sembahyang. Cuma iaitulah kita kena pastikan guna setakat mana kuasa yang ada pada kita untuk pastikan ahli keluarga kita dan orang yang terdekat kita juga menjadi orang yang tidak meninggalkan sembahyang. Itu dia. Baik. Lagi, bermula orang yang meninggalkan sembahyang itu akan digandakan baginya, bagi orang yang meninggalkan sembahyang itu akan azab 2 kali ganda. Kalau Indonesia kata 2 kali lipat. Nah, kalau orang lain dia kena balun sekali, maka orang yang meninggalkan sembahyang ni 2 kali. Pasal apa tu? No? Dia buat dosa, 1 dia tinggal sembahyang. Tapi pasal apa 2 kali dilipat gandakan, iaitulah azab pada dia? 1 pasal dia tak sembahyang.
Yang kedua pasal apa? Pasal dia seolah-olah menganggap diri dia bukan hamba kepada Tuhan. Lagu itulah kaedah dia. Sebab iaitulah dia berasa hebat, dia bukan hamba pada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya iaitulah dalam keadaan tadi, maknanya dia disebut sebagai orang yang berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan datanglah ia orang yang meninggalkan sembahyang itu pada hari kiamat, dan padahal telah dibelenggukan dua tangannya pada tengkoknya. Itu dia. Maknanya dia mai pada hari kiamat besok, dia diangkat sebagai manusia yang derhaka pada Allah, dua tangan berada pada tengkok. Dibelenggu. Belenggu ni lagu mana? Macam kita tengok gambar lama-lama cerita hamba hak lama-lama no, dia bubuh dua tangan ikat rantai besi, lepas tu dua tangan tu bersambung pula dengan bubuh di badan, lepas tu sambung di kaki, lepas tu ada pula iaitulah berjalan tu nak kena heret apa dia? Berbola daripada besi. Berbola daripada besi itu, lepas tu bersambung pula, ikat pula dua tangan ni di tengkok. Lagu itulah tuan-tuan. Maknanya dia tak boleh lari mana tuan-tuan. Dan bermula segala malaikat memukul mereka itu akan dia orang yang meninggalkan sembahyang, dan dibukakan baginya akan neraka jahanam. Tu dia. Malaikat pukul sambil dia dibelenggu, mereka akan dibukakan pintu neraka jahanam, maka masuklah ia orang yang meninggalkan sembahyang itu pada pintunya seperti anak panah. Apa maksud seperti anak panah? Maksudnya buka pintu tadi, malaikat hawin masuk terus lagu tu. Bukan kira orang panggil apa, iaitulah dipersilakan masuk. Dah. Yang tu bukan untuk neraka. Untuk neraka ni dia hawin masuk terus. Dia kira lagu tu sebagai satu azab dan penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jatuhlah ia orang yang meninggalkan sembahyang itu di atas kepalanya. Lagu mana? Maksud dia bila hawin tu jatuh kepala dulu dalam neraka tu. Nak faham lagi? Bukan dengan kaki. Maknanya hawin tu jatuh kepala dulu dalam neraka tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah, pada sisi Qarun dan Haman pada lapis yang terkebawah daripada neraka. Itu dia. Lepas tu masuk neraka tu dihawin masuk kepala dulu, jatuh duduk sekali dengan Qarun dan Haman. Makna apa? Iaitulah maknanya duduk sekali dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tengok pula lah dia tinggal semayang tu pasal apa? Kalau dia tinggal semayang, iaitulah pasal reta, punya ligan reta RM2 ni, peringkat tak semayang, duduk dengan Qarun sekali. Lepas tu pula dia masuk masuk dia tinggal semayang pasal apa? Pasal iaitulah sayang kejawatan dia. Bos kata jangan semayang. Kalau hang semayang juga, maknanya hang bukan daripada orang yang taat pada aku. Dia pun kerana jawatan, sayang jawatan tak semayang, maka sekali dengan Haman pula. Haman tu menteri. Lepas tu kalau dia penguasa, dia pemerintah, dia tak semayang. Pasal apa? Pasal dengan kuasa yang ada pada dia, dia sanggup tak semayang. Duduk sekali dengan Fir'aun. Ada pula seorang disebut, iaitulah maknanya, iaitulah dia tak semayang. Pasal apa tak semayang? Iaitulah pasal dia kalut dengan menega. Maka dia akan duduk sekali pula dengan, iaitulah Ubay bin Khalaf.
Ubay bin Khalaf ni seorang peniaga yang akhirnya diazab oleh Allah sebab dia merupakan salah seorang penentang kuat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk sekali dengan Ubay bin Khalaf. Itu dia tuan-tuan. Sedialah, iaitulah maknanya untuk kita bersedia untuk apa tuan-tuan? Menghadapi perkara ini mudah saja tuan-tuan. Apa dia? Jaga sembahyang bagi elok. Ni semua ialah nama pun Nazaratul Ghafilin, peringatan. Pasal itu peringatan kena buat main hebat-hebat lagu ni lah untuk jadi pedoman pada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beringat di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan sedikit pada pagi ini yang kita tengok, kita sambung balik, iaitulah persoalan sembahyang bukan satu persoalan yang boleh kita buat main-main di atas muka bumi Allah. Kena serius. Tambah kita, kalau kita orang yang sentiasa mengekalkan sembahyang, teruskan momentum itu supaya kita menjadi manusia yang sentiasa berada di bawah naungan rahmat dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, panjang lagi hadis ni, tanda tentulah bermula orang yang meninggalkan sembahyang itu wallahu alam. Tanda tentu tuan-tuan, insya-Allah kita sambung pula pada kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat dan juga mendapat inayah daripada Allah. Wallahu alam. Ada soalan? Tak ada, no? Kalau tak ada, tak apalah. Takat itulah dapat saya sampaikan pada pagi ini. Saya minta maaf banyak-banyaklah kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Marilah sama-sama kita tunda kuliah ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.